Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. Tidaklah ada di kalangan kamu satu kelompok manusia, suatu jamaah, suatu kumpulan yang bergerak secara organisasi, yad'una ilal khair, yang mengajak manusia kepada al-khair, mengajak manusia kepada kebaikan. Dan sebahagian ulama menafsirkan al-khair yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Islam. Menyeru manusia untuk melakukan yang ma'ruf, di waktu yang sama mencegah mereka daripada melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Allah tamatkan ayat ini dengan suatu pengiktirafan daripada Allah. Itulah golongan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada rakan pengurusi majlis, dikasihi yang berhormat Al-Fadil Ustaz Yusni Makfiah, Adun Penaga Pulau Pinang, yang juga merupakan ahli jawatan kuasa PAS Pusat, yang dikasihi yang berhormat Al-Fadil Ustaz Ahmad Fadli bin Hashim, yang di Pertua PAS kawasan Sungai Kani juga merangkap Adun Pantai Merdeka, merupakan timbalan speaker Dun Negeri Kedah. Dikasihi Ketua PAS Cawangan dan seluruh ahli jawatan kuasa PAS Cawangan, para alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat berhimpun, kita dapat berkumpul setelah mana sudah sekian lama kita berada dalam keadaan pandemik, keadaan wabak penyakit yang menyebabkan banyak kekangan untuk melaksanakan aktiviti, bahkan ceramah-ceramah yang kita jayakan sebelum daripada COVID pun terhenti. Alhamdulillah, kita sudah pun, keadaan sudah pun semakin pulih, dan di peringkat PAS negeri, PAS kawasan-kawasan,
kita mengarahkan untuk kembali mengadakan khususnya ceramah kelompok di DUN, di UPU, di markas-markas, di cawangan-cawangan, khususnya dalam usaha kita untuk memberikan maklumat secara direct khususnya kepada ahli dan juga masyarakat. Tuan-tuan, amat penting untuk kita pastikan seluruh rakyat, seluruh masyarakat mendapat maklumat yang tepat, kerana daripada maklumat yang mereka dapat, maklumat yang mereka perolehi, mereka akan membuat keputusan melalui undi yang akan mereka undi dalam pilihan raya umum ke-15 yang akan datang. Sebab itulah penting untuk maklumat ini kita sampaikan secara direct. Dan kita pun sedia maklum, tuan-tuan, puan-puan sekalian, di abad ini, keadaan semasa pada hari ini, mungkin masyarakat dia lebih selesa untuk mendapatkan maklumat di media massa, mendapatkan maklumat melalui teknologi alam maya. Ada Facebooknya, ada berita online-nya, ada grup WhatsApp-nya, dan kadang-kadang maklumat-maklumat yang dipaparkan di media massa, di alam maya ini, kita tak tahu hakikat kebenarannya daripada siapa kita mendapatkan maklumat itu. Khususnya penyokong dan penyokong Pak, amat penting untuk kita turun dan kita menyampaikan maklumat secara direct, kerana kita yakin ini merupakan antara pendekatan yang paling kuat untuk kita bertemu dan menyampaikan maklumat, khususnya berkenaan parti, berkenaan kerajaan negeri yang kita pimpin pada hari ini, juga berkenaan kerajaan persekutuan yang pas merupakan sebahagian daripada kerajaan persekutuan pada hari ini. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu wakili PAS Sungai Kedah, saya rakamkan ucapan tahniah kepada PAS kawasan, kepada UPU dan juga cawangan yang telah pun mengambil inisiatif untuk mengadakan ceramah-ceramah kelompok pada malam ini. Dan alhamdulillah, bukan hanya di Sungai Tani, bahkan kawasan-kawasan yang lain, khususnya di Negeri Kedah, bila pihak perhubungan PAS Negeri mengeluarkan arahan dalam bulan Ogos yang lalu untuk kita pastikan supaya ceramah-ceramah ini kembali kita polish, kembali kita adakan sambutan daripada peringkat penanganan kawasan-kawasan, telah menganjurkan program ini di merata-rata tempat, khususnya di peringkat DUN dan juga di peringkat UPU. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya juga insyaAllah pada malam ini tuan-tuan akan menyentuh beberapa perkara yang saya yakin perkara-perkara ini adalah perkara yang perlu kami sampaikan kepada tuan-tuan, puan-puan, ahli-ahli PAS, penyokong-penyokong PAS dan masyarakat awam, utamanya berkenaan tentang apa yang telah pun dilaksanakan, diusahakan oleh pihak kerajaan negeri, khususnya yang dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Nur, yang merupakan adun daripada PAS, Dun Jenerali C, yang diberikan mandat untuk menjadi Menteri Besar Negeri Kedah apabila berlaku perubahan kerajaan di pertengahan penggal yang lalu, iaitu pada 17 Mei 2020. Dan perkara yang kedua
adalah perkara yang saya yakin semua kita sedia maklum pendekatan yang sedang diusahakan oleh PAH pada hari ini, yaitu untuk memastikan kuasa politik kekal berada di tangan umat Islam, khususnya dalam negara kita, bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15 dan penyatuan umat terus kita laksanakan supaya politik umat Islam dalam negara kita tidak berpecah. Ini antara dua perkara yang saya ingin utarakan kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian, supaya kita sebagai ahli PAS berusaha untuk menyampaikan maklumat yang kita dapat kepada peringkat rakan-rakan kita, jiran-jiran kita, sanak saudara kita yang mungkin sebahagian mereka tidak dapat hadir dalam program kita pada malam ini. Tuan-tuan sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ayat yang saya bacakan di awal tadi merupakan suatu ayat yang kita sebagai ahli PAS seringkali dengar, dan ia menjadi sebahagian daripada perkara yang memandu arah tuju perjuangan Islam yang dibawa oleh Parti Islam Sebelah Sepas. Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita pastikan bahawa kita berada dalam sebuah gerakan, kita berada dalam sebuah jamaah, yang jamaah ini tugas dia mengajak manusia kepada Islam, tugas dia mengajak manusia melakukan al-ma'ruf, tugas dia mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. PAS telah meletakkan di peringkat awal penubuhannya, tak berubah sehinggalah hari ini dan insya-Allah pada masa yang akan datang, bahawa Islam adalah merupakan dasar perjuangan Parti Islam Sebelah Sepas daripada dulu sampai hari ini, dan insya-Allah akan terus kekal pada masa yang akan datang. Kerana keyakinan kita berpolitik berpandukan kepada Islam yang merupakan cara hidup daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akidah ataupun politik Islami bukan hanya dibawa oleh PAH, tetapi ia juga dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, dan diwarisi kepada pejuang-pejuang Islam selepas daripada itu. Inilah keyakinan kita, meletakkan Islam sebagai dasar dalam perjuangan kita. Dan perjuangan kita ini, kita dipandu oleh Al-Quran, kita dipandu oleh As-Sunnah, kita dipandu oleh ijma' ulama dan qiyas, yang juga menjadi panduan kepada kita dalam meletakkan hukum untuk kita melaksanakan sesuatu perkara, supaya kita tidak lari daripada asas memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lari daripada batas-batas syariat. Inilah yang memandu perjuangan kita selama ini, dan alhamdulillah dengan perjuangan yang kita bawa, tuan-tuan, puan-puan sekalian, daripada dulu sampai hari ini, alhamdulillah kita kukuh kekuatan PAH. Walaupun di peringkat awal, tuan-tuan, awal pilihan raya persekutuan, kita hanya menang satu kursi. Kita hanya menang satu kursi. Kemudian sejarah yang panjang turun naik, kita dapat kursi di peringkat DUN dan Parlimen. Alhamdulillah hari ini kita yakin berapa jua kursi yang kita perolehi, selagi mana kita berpegang dengan dasar Islam, perjuangan Islam untuk meletakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala di tempatnya, kita akan terus menang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muflihun. Ayat yang kita bacakan tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyebut adakah matlamat penghujung kejayaan kepada usaha kita itu
menang ataupun gagal dalam pilihan raya. Tetapi Allah sebut, hendaklah kamu berusaha mengajak orang kepada Islam, suruh orang buat baik, cegah daripada melakukan kelungkaran. Berjaya ataupun tidak usaha dakwah itu, Allah tak perincikan dalam ayat itu. Tapi Allah menilai sejauh mana usaha yang telah kita lakukan dan prinsip yang tetap kita pegang dalam usaha melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah untuk mengajak manusia kepada Islam. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itu golongan yang berjaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, penting untuk kita sama-sama sebagai ahli pak terus istiqamah dengan perjuangan Islam yang kita bawa. Kena terus beristiqamah, terus bekerja. Apa sahaja keputusan yang berada di hadapan kita, tetapi yang penting sejauh mana kita telah berusaha untuk melaksanakan perintah Allah, berusaha untuk memperkukuhkan kekuatan jamaah kita, berusaha untuk menyampaikan mesej Islam dalam masyarakat melalui Parti Islam Malaysia. Amat rugi kalau di kalangan kita ada yang merajuk, ada yang menyendiri karena tak faham strategi politik yang dibuat oleh kepimpinan parti. Dulu kita pernah berada dalam pakatan, sama-sama dengan rakan kita, ada DAP, ada PKR. Pakatan rakyat kita pecah. Pecahnya kita itu apabila DAP bertegas untuk campur tangan dalam usaha PAS untuk mendaulatkan Islam. Tak setuju dengan perjuangan PAS. Mereka mufarakah, mereka keluar. Ada di kalangan ahli PAS dia tahu, tanpa undi Cina kita tak akan menang. Sebahagiannya keluar daripada PAS, tak faham strategi, tak ikut kepada arahan kepimpinan pada waktu. Kemudian selepas daripada pilihan raya umum ke-14 yang lalu, apabila kita melihat DAP dan Pakatan Harapan menguasai kerajaan, banyak yang mereka lakukan merugikan Islam dan umat Islam dalam negara kita. Maka kita PAS berusaha untuk menyatukan umat, menyatukan parti-parti politik, khususnya parti-parti politik berasaskan orang Melayu Islam, ajak UMNO untuk sama-sama dalam mufakat nasional. Kemudian bila PIS untuk bersatu sama-sama dengan kita Perikatan Nasional, ada pula empat dia tadi dulu kelingan. Ini tak sama pula dengan dia tak faham usaha untuk kita menyatukan umat Islam, menyebabkan ada di kalangan ahli-ahli kita yang menyendiri, buat keputusan sendiri. Oh, ini tak betul, dia kata dulu lawan, lah ni nak baik pula. Dia tak memikirkan hal tuju strategi yang dibawa oleh kepimpinan. Penting untuk kita menyatukan kuasa politik umat Islam bagi berhadapan dengan Pakatan Harapan yang apabila mereka memerintah negara selama 22 bulan, banyak perkara yang merugikan Islam dan umat Islam dalam negara kita berhari. Amat rugi. Kita dalam usaha nak menyatukan umat, nak menyatukan kekuatan umat Islam, tiba-tiba jika ada ahli-ahli kita yang tak faham, yang keluar, yang rehat, apa sahaja alasan yang merajuk macam-macam,
penting untuk kita sama-sama memastikan niat kita berada bersama-sama dengan parti Islam Semua Sepak. Bukan kerana pemimpin dia yang ada, bukan kerana kita asal dulu mengaji Islam tak, bukan kerana adik-beradik kita Islam, adik-beradik kita semua orang PAS, kita masuk PAS tak, tapi kerana dia merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita berada dalam sebuah gerakan, sebuah jamaah yang mengajak kepada al-khair, kepada Islam, menyeru manusia untuk tunduk dan patuh kepada segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan perkara yang sedang diusahakan untuk kita menyatukan kekuatan umat Islam, dan alhamdulillah usaha ini berterusan dijayakan oleh kepimpinan kita, dan kita dapat lihat bila usaha yang telah pun digerakkan selepas daripada PH berkuasa selama 22 bulan. Kita lihat dalam PH itu sendiri yang terdiri daripada parti-parti yang ada berteringkah, dah tak mempunyai manifesto, langkah-langkah yang mereka ambil merugikan negara dan juga umat rakyat dalam negara kita. Usaha untuk menandatangani statut Rom yang boleh menyebabkan kuasa asing untuk masuk campur dalam undang-undang negara, ISA yang boleh menyebabkan hak khususnya umat Islam, bangsa Melayu dalam negara kita akan hakis sedikit demi sedikit, dan usaha-usaha yang lain khususnya dilaksanakan oleh DAP pada waktu itu merugikan umat Islam. Dan apabila Pakatan Harapan berpecah, naik kerajaan Perikatan Nasional, dan di Kedah pun naik kerajaan Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Menteri Besar daripada PAS. Banyak yang telah pun dilaksanakan oleh kepimpinan kita, khususnya dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin, tugas untuk melaksanakan apa yang Allah perintah kepada kita, khususnya sebagai pemimpin. Di samping kita menjaga kemaslahatan rakyat, yang penting adalah al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita sedang pada waktu kita memimpin mengambil alih kerajaan 17 Mei di Kedah ini 2020, waktu itu tuan-tuan COVID tengah mencanak. COVID, keadaan wabak pandemik COVID yang tak pernah dihadapi oleh mana-mana pemimpin. Kerajaan persekutuan ke, kerajaan negeri ke, lain-lain kerajaan seluruh dunia, pemimpin tak pernah menghadapi COVID pada waktu mereka. Ya, dalam sejarah pernah disebut, khususnya di sebelah Eropah 100 tahun yang lalu, ada wabak pada waktu itu yang menyebabkan semua orang pada waktu itu pakai mask. 100 tahun lepas, orang 100 tahun dulu tak hidup dah waktu kita lagi. Bila mai COVID, dalam keadaan semua tak ada pengalaman, alhamdulillah, kerajaan persekutuan umumkan pelbagai program rangsangan ekonomi, pelbagai program bantu rakyat. Tak ketinggalan kerajaan khususnya di Kedah yang dipimpin oleh Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor, merupakan menteri besar daripada PAS. Walaupun kita tak pernah jadi menteri besar,
Kita jadi menteri besar arwah Ustaz Azizan. Mudah almarhum sudah pun tak ada meninggalkan kita, tapi menteri besar kita yang berhormat Datuk Seri Sanusi semasa almarhum Ustaz Azizan, beliau merupakan setiausaha politik kepada almarhum Ustaz Azizan. Dia sama-sama dengan kerajaan, dia ada pengalaman. Pada waktu itu tengok macam mana Ustaz Azizan mengurus takbir menteri. Pengalaman yang beliau ada, beliau telah gunakan dan keadaan tempoh berhadapan dengan COVID. Banyak di peringkat kerajaan negeri telah membelanjakan puluhan juta untuk membantu rakyat, sehingga kan PKOB di peringkat daerah-daerah, pusat kawalan operasi bencana di peringkat daerah-daerah diwujudkan, dibekalkan kepada setiap daerah bantuan makanan, berahnya, makanan-makanan yang lain. Mana yang terkesan, yang telefon, ketua-ketua kampung maklum kepada PKOB, ataupun orang kampung maklum direct, pimpinan maklum, barang akan sampai ke rumah pengadu selepas daripada sehari ataupun 2 hari kita terima aduan. Alhamdulillah, kita dapat melaksanakan tanggungjawab walaupun kita tak pernah berhadapan dengan perkara ini, dan rakyat tidak ada pun yang mati kebuluran dalam waktu tempoh COVID. Semua usaha kerajaan, usaha pihak masjid, juga usaha daripada NGO untuk turut serta dalam menyampaikan bantuan kepada rakyat. Dan dalam usaha yang sama, tuan-tuan, bukan hanya kerajaan hanya usaha untuk tangani COVID dengan memberikan bantuan makanan kepada rakyat semata-mata. Kerajaan juga berusaha untuk menambah peluang-peluang pekerjaan dan kedah antara negeri yang mendapat pelaburan terbanyak pada tahun 2021. Pelaburan luar yang masuk berjumlah 68.3 bilion. Yang direkodkan tahun 2021. Dan tahun 2020 ni, tuan-tuan, sampai setakat bulan 6, kedah yang paling tinggi berbanding negeri-negeri lain dengan jumlah pelaburan 20 bilion. Dan akan ada lagi syarikat-syarikat nak masuk. Ya, tuan-tuan, duit tu bukan dia masuk letak seketui. Duit tu merupakan modal yang syarikat tu ada, dan dia bersedia untuk membelanjakan modal tersebut dalam negeri kita dengan membina kilang dia, mengeluarkan produk dia, mengambil tenaga kerja daripada anak-anak tempatan. Dan sudah pasti kita yakin apabila ada kilang, ada peluang pekerjaan, akan ada pembangunan di kawasan sekitar, akan ada perumahan, akan ada ekonomi hiliran yang penduduk tempatan boleh ambil, ada kedai makan, ada perkhidmatan yang lain, akan menyebabkan ekonomi masyarakat akan naik bila ada pelabur-pelabur masuk dan mereka ini bersedia untuk membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dalam negeri kita. Tuan-tuan, Kedah, pelaburan yang masuk di Kedah, kebiasaannya, tuan-tuan, setiap tahun lebih kurang 4 ataupun 5 bilion saja. Saya tengok rekod 10 tahun yang lepas, start daripada 10 hingga 2021, tuan-tuan, kita dapat 68. 10 tahun sebelum tu 3, 4, 5. Paling tinggi pun, tuan-tuan, 2019.
11 bilion. Paling tinggi 11, kebiasaan dia 3 ataupun 4 bilion, tiba-tiba 2021 menjangkau tinggi kepada 68. Berapa persen kita tahu? Membuktikan keyakinan pelabur kepada pentadbiran kerajaan negeri. Orang masuk banyak melabur dalam negara kita kerana mereka yakin. Yakin apa? Kepimpinan kita berusaha, bekerja. Mereka yakin dengan kestabilan politik yang ada dalam negeri kita. Malaysia ni banyak negeri juga. Banyak negeri. Tapi pasal apa mereka pilih sudah? Itu pun kita kena fikir. Sudah pasti kerana kelebihan-kelebihan yang ada kepada kepimpinan kita. Dulu arwah Sa'izan almarhum, bila kita takbir, kita urus sudah 2008, 2013. Saya yakin tuan-tuan, kita pernah dengar ungkapan apa yang Sa'izan sebut dulu. Dan ia juga menjadi amalan pada kepimpinan PAS yang mentadbir negeri pada hari ini. Sa'izan sebut pelabur-pelabur, kalau hampa ada duit, hampa nak masuk di Kedah kan, kami semua buat urusan atas meja, tak ada urusan-urusan bawah meja. Makna apa? Semua urusan yang tertulis, peraturan-peraturan yang ada, ikut peraturan sedia ada. Tak ada urusan-urusan tambahan. Bawah meja tu biasanya kaitan dengan rasuah kan? Suah banyak ni boleh cepat projek dia. Suah ni boleh dapat kat orang ni. Itu amalan yang tidak amalkan, yang kita tidak amalkan. Semua urusan-urusan atas meja, dan kita berusaha untuk mempermudah dan memastikan pelaburan yang mereka nak buat di Kedah, mereka mampu untuk memberikan peluang pekerjaan dan membantu ekonomi rakyat. Inilah amalan Islam. Apabila kita meletakkan Islam sebagai panduan dalam kita berpolitik, tuan-tuan, bukan hanya politik kita berteraskan Islam hanya dari sudut ceramahnya saja. Politik ikut Islam bukan hanya kita cerita sirah, kita cerita hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semata-mata. Bahkan dari sudut praktikalnya, tidak rasuah, tidak zalim kepada orang, tidak khianat, tidak mungkir janji, sentiasa ajak kepada kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini politik Islam, dan kita telah membuktikan. Bahkan rekod-rekod yang ada, tuan-tuan, PAS sepanjang kita memimpin kerajaan-kerajaan, khususnya kerajaan di Kelantan yang dipimpin oleh PAS lebih daripada 30 tahun. Kerajaan di Terengganu yang kita pernah pimpin dulu sebelum tahun 78, kemudian kembali memimpin tahun 2000. Kemudian kita pimpin semula selepas pilihan raya umum ke-14 2018. Dan kerajaan yang PAS pimpin di Kedah 2008 hingga 2013, dan kita pimpin kembali 2020. Rekod yang ada tidak ada pun sehingga hari ini, dan insya Allah kita pastikan terus kekal rekod ini
tidak ada pemimpin-pemimpin PAS yang disabitkan dengan kesalahan Rasul berbanding dengan parti-parti yang lain. Ini rekod yang ada, yang kita nak persembahkan, kita nak tunjukkan kepada seluruh rakyat bahawa PAS kita bukan hanya cakap tentang Islam, bukan hanya meletakkan Islam sebagai dasar dalam perjuangan Islam kita semata-mata, tetapi juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan, khususnya dalam menjaga integriti dan juga menjaga amanah, melaksanakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar berdasarkan kepada ayat yang saya sebutkan di awal tadi. Inilah yang telah kita buktikan, dan tidak ada sebab untuk kita ahli-ahli PAS mempunyai perancangan yang tersendiri sebagai sebuah gerakan, dan tidak ada sebab untuk rakyat dan masyarakat yang nak kepada kebaikan untuk tidak bersama-sama dengan Parti Islam Malaysia. Tidak ada sebab. Kalau dulu mungkin saya pernah berceramah sama-sama dengan yang berhormat Timbalan Timsak dari Kelantan. Dia kata pandangan masyarakat pada waktu itu, tak silap tahun 2010, Ustaz Nik Aman, dia kata masyarakat kita ni masyarakat yakin tentang PAS ni pada dua perkara. Yakin kepada PAS, perjuangan dibawa oleh PAS ni dia yakin dua perkara. Hak tamanya dalam usaha untuk melaksanakan kebajikan. Dia yakin, dia tengok PAS ni usaha melaksanakan kebajikan ni banyak. Setiap kali ada bencana, kita lah yang turun. Setiap kali berlaku apa-apa di peringkat yang terdekat dalam kawasan kita, kebakaran ke apa-apa, kita lah yang mula dulu. Bencana banjir, bencana palayak, Dian, di Ibui, PAS khususnya melalui Jabatan Aman, PAS kawasan buka dulu pusat untuk operasi bencana. Orang yakin. Bahkan pada waktu itu dia kata rakan-rakan kita, semua masyarakat ataupun rakan seteru politik kita pada waktu itu, UMNO, dia pun nak derma kepada PAS dalam bab bagi kebajikan kepada rakyat. Sebab dia kata PAS ni belanja sungguh, sampai sungguh bantuan dia bagi. Kedua, bab pendidikan. Kita ada TASTI, kita ada PASTI, kita ada SRITI, kita ada SMITI, kita ada kolej. Tak ada parti-parti di Malaysia yang ada sekolah macam kita, tak ada. Sebab apa? Sebab usaha kita untuk islah masyarakat. Kita bukan hanya tumpu politik semata-mata, tetapi usaha dakwah yang kita laksanakan segala aspek keperluan rakyat. Kita kena bersama-sama dengan rakyat masyarakat. Kita ada institusi pendidikan kita. Orang yakin. Bahkan parti-parti politik yang lain, waris-waris dia, yang UMNO, yang PKR, yang Bersatu, yang PAN, ada yang hantar anak pergi PASTI, ada yang hantar anak pergi SRITI. Pasal apa? Dia yakin kita didik asuh nak jadi anak-anak yang soleh. Tahun 2010, tapi dia kata masyarakat masih lagi belum yakin PAS mampu untuk mengurus dan mentadbir negeri. PAS belum mampu untuk mengurus mentadbir negara. Tahun 2020, 2010. Tapi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini
Hari ini kita nak memberikan kesedaran kepada masyarakat bahawa PAS hari ini sebahagian daripada kerajaan. Kita ada menteri-menteri di peringkat kerajaan persekutuan, timbalan menteri. Ada menteri 3 orang, timbalan menteri 5 orang. PAS memimpin Terengganu, memimpin Kelantan, dan di Kedah menteri besar daripada PAS. Apabila 15 orang adun daripada 23 adun kerajaan kita yang majoriti PAS jadi menteri besar, dan kita telah membuktikan kemampuan kita untuk mentadbir dan juga mengurus negeri. Menteri-menteri kita telah menunjukkan kemampuan mereka untuk mentadbir kementerian walaupun dengan kuasa yang sedikit yang ada. Mereka telah membuktikan kemampuan mereka untuk melaksanakan program-program yang memberikan manfaat kepada rakyat dan juga mendaulatkan Islam dalam keterbatasan kuasa yang kita. Ya, kita tak mampu untuk nak melaksanakan keseluruhan apa yang ingin kita laksanakan, kerana dia perlukan kepada perubahan, perlukan kepada sokongan 2/3 dalam parlimen, perlukan sokongan 2/3 dalam kerajaan negeri untuk nak ubah apa. Tapi setakat mana kemampuan yang ada, kita akan usaha. Antaranya tuan-tuan di peringkat kerajaan negeri, di samping usaha kita untuk tangani COVID, usaha kita untuk tambah pelaburan, usaha kita untuk tarik pelabur-pelabur dalam mai Kedah, usaha kita untuk memperbanyakkan peluang pekerjaan kepada anak-anak Kedah, kerajaan negeri telah mengeluarkan suatu arahan di tuan keluar awal 2021, keluar 2021 dalam sidang bajet. Bila keluar arahan daripada Menteri Besar untuk tahun 2022 ni tuan-tuan, kita nak pastikan lesen premis judi tidak diperbaharui. Ni kita cadang 2021 tuan-tuan. Tak silap bulan 10 ataupun bulan 11 bila keluar daripada sidang DUN, kemudian kita angkat kepada kerajaan persekutuan, sebab dia dua perkara yang berbeza. Pertamanya, lesen untuk premis judi nak buka kedai. Nak buka kedai kat mana-mana tu bawah kerajaan tempatan. Tapi lesen nak niaga tu kerajaan persekutuan. Kalau mereka dapat lesen niaga, mereka akan cuba cari nak niaga kat mana. Itu bawah bidang kuasa negeri. Tapi bila kita bawa ke peringkat persekutuan tuan-tuan, pada waktu itu Kementerian Kewangan kata lesen pada waktu itu dah pun di-renew kebanyakan yang bulan 9. Bulan 9 dah renew dah untuk tahun 2022. Dah renew dah. Kita umum tu lambat. Maka Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita umum sekali lagi selepas daripada itu dalam sidang DUN tahun 2020 bahawa tahun 2023 ni tuan-tuan, biasa lesen tu setahun. Bila dia renew bulan 9 tuan-tuan, bulan 9 lah kan, ada yang renew bulan 10, bulan 11, tapi 2023 kita akan pastikan lesen premis ini tidak akan diperbaharui lagi sebagai kita menyambut seruan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya judi tidak ada dalam negeri kita.
Inilah usaha yang sedang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bersesuaian dengan kuasa yang dia ada. Setakat mana ada kuasa boleh kita buat. Karena sistem dalam negara kita, perlembagaan, sistem berparlimen, dia ada bidang tugas kerajaan persekutuan, dia ada bidang tugas kerajaan negeri. Bidang tugas kerajaan negeri tidak boleh melampaui apa yang ada di pangkat kerajaan persekutuan. Sebab itu Kelantan, Terengganu, tuan-tuan, dah lama dah rang undang-undang kanun jenayah syariah diluluskan di Dun Kelantan, Dun Terengganu. Sampai hari ini tuan-tuan masih lagi belum terbatal. Tapi tak boleh nak laksana. Sebab bidang kuasa dia terhad. Ada bidang kuasa yang dia boleh buat, ada yang tak boleh buat. Dan kalau kita nak usaha di peringkat kerajaan persekutuan pun tuan-tuan, majoriti yang ada, kerusi yang kita ada, masih lagi belum cukup untuk mempengaruhi parti-parti lain menyokong apa yang kita nak laksanakan. Maka usaha dakwah, pendekatan perlu kita terus laksanakan. Bahkan dalam kita usaha nak tangani rasuah ni tuan-tuan, kita tunjuk apa yang kita buat ni, saya rasa ia juga sebagai suatu qudwah, suatu contoh teladan yang baik supaya dilihat oleh kepimpinan parti lain. Apa yang kita sedang buat, kita tak rasuah, kita tak zalimi orang ni tuan-tuan, dilihat oleh pegawai-pegawai kerajaan, dilihat oleh rakyat. Apabila dakwah bil hal ini mampu kita laksanakan, dan insya-Allah kita yakin suatu hari nanti Allah Subhanahu wa taala akan melembutkan hati umat-umat Islam dalam negara kita khususnya untuk menyokong dan mengundi parti Islam semasa. Sidang hadirin tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, usaha dakwah kita pasti panjang. Jangan kita rasa cemur, jangan kita rasa putih asa. Bahkan bukan kita yang memulakan perjuangan ini, kita sebagai mata rantai, dan kita yakin bukan kita yang akan mengakhirinya. Kita pun tak tahu sama ada nak menang di zaman kita ataupun di zaman anak cucu kita. Tetapi yakinlah Islam pasti akan menang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, berapa banyak ujian, cabaran yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan, peristiwa hijrah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ingat peristiwa hijrah ni tuan-tuan pas bulan yang lepas. Habis bulan tu hilang, kita pun tak niat dah hijrah. Lepas tu main nak maulud pula. Cerita tentang kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, peristiwa-peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya setakat untuk dikisahkan, bukan hanya setakat untuk diceritakan, bahkan ia sebenarnya menjadi panduan dalam kehidupan kita. Bukan hanya panduan untuk kita hidup, kita sebagai seorang Muslim, tetapi panduan kita dalam membina keluarga, panduan kita dalam mengurus sebuah masyarakat, panduan kita dalam mengurus negara. Semua tuan-tuan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah tunjuk kepada kita. Kalau kita baca kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi hijrah, Nabi menyatukan bila sampai di Madinatul Munawwarah antara yang dilaksanakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain mendirikan masjid, at-ta'akhi bainal muhajirin wal ansar, mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Muhajirin, orang Islam, umat Islam yang berpindah daripada Mekah mai Madinah.
Ansar, orang Islam daripada Aus dan Khazraj yang telah pun memeluk Islam setahun 2 tahun sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Tujuannya menyatukan Aus dan Khazraj, menyatukan persaudaraan Islam, menyatukan politik umat Islam supaya umat Islam kuat di Madinah dan masyarakat yang ada di sekitar Madinah tak mampu untuk merobek kekuatan yang ada sehingga Islam didaulatkan di Madinah. Inilah model yang telah pun ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan model inilah yang sedang diusahakan dalam penyatuan umat. Menyatukan umat Islam dalam negara kita, menyatukan kuasa politik umat Islam. Parti politik Melayu Islam yang terbesar dalam negara kita, Pak UMNO. Tak ada siapa boleh nafi. Kita ada sejarah pilihan raya umum ke-14. Bila umat Islam berpecah, undi Melayu pecah 3. Pak, Barisan Nasional, Pakatan Harapan 2018, 2018, PRU 14. Yang menang siapa? PH. Dah terbukti umat Islam pecah, maka yang akan menang khususnya PH yang didominasi oleh DAP. Politik umat Islam mesti disatukan, dan usaha ini sedang dilaksanakan. Dan kita ingin mengajak kepada semua, khususnya umat Islam dalam negara kita, untuk bersatu atas nama Islam. Kali inilah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam beroleh kemenangan. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya yakin tuan-tuan semua yang menjadi da'i, mata, lidah kepada parti Islam sendiri siapa, kita laksanakan tugas tanggungjawab kita. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk kita al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, kita laksanakan. Sampaikanlah maklumat, ajaklah kepada Islam. Di mana saja kita berada, kita yakin kita sebagai penyambung perjuangan menegakkan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Islam tidak akan terhenti di zaman kita. Kita hanya menyambung, dan selepas daripada kita akan ada lagi orang yang menyambung, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada Islam. Allah akan nilai apa yang kita buat. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, ajak orang kepada kebaikan ini. Apa yang usaha yang telah kita laksanakan, bukan sama ada usaha itu berjaya ataupun tidak. Apa yang kita buat, Allah akan nilai, dan itulah yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah sebagai bekalan akhirat kita. Sebab itu tuan-tuan, kepimpinan kita yakin semuanya bila melaksanakan tugas tanggungjawab, sama ada sebagai kepimpinan di peringkat mana sekalipun, ketua cawangan ke, pimpinan cawangan, pimpinan kawasan, yang jadi adun ke, yang jadi ahli parlimen ke, yang jadi menteri besar, yang jadi exco, yang jadi menteri, yang jadi timbalan menteri, kita yakin semua ini kita laksanakan untuk kita jadikan bekalan akhirat kita. Kita nak buat baik, kita tak mau sepanjang kita memegang jawatan kita melaksanakan perkara yang buruk, dan perkara yang buruk itu Allah akan hisab, dan natijahnya Allah akan humban dalam api neraka. Wala a'yadzubillah. Inilah yang kita ditarbiah, kita diasuh sebagai ahli kepada parti Islam Sunda Sepak yang meletakkan Islam sebagai dasar. Matlamat kita untuk berjaya dunia, matlamat kita juga yang paling penting untuk kita
dihisab, di mahsyar, dihimpunkan di hadapan Allah, dan kesudahan kita adalah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya setakat itu pada malam ini, dan moga-moga apa yang disampaikan juga tuan-tuan menjadi perkara yang boleh tuan-tuan balik untuk kita sebarkan kepada rakan-rakan kita, dan bagi anak-anak muda, rakan-rakan anak-anak muda sama ada lelaki ataupun perempuan kita yang ada Facebook, yang ada grup WhatsApp, maklumat tentang Parti Islam Sungai Sepas, maklumat tentang kerajaan Meri Kedah, maklumat tentang kerajaan Persekutuan, berita-berita menteri kita, berita timbalan menteri kita, berita tentang Menteri Besar, berita tentang Pesuruhjaya kita, berita tentang Tuan Guru Presiden kita, kepimpinan parti kita, sebarkanlah, sharelah di Facebook, sharelah di WhatsApp. InsyaAllah maklumat itu akan sampai kepada rakyat seluruhnya, dan biarlah mereka membuat keputusan di dalam peti undi nanti, di meja undi, di kertas undi nanti, berdasarkan maklumat tepat yang mereka perolehi untuk terus menyokong Parti Islam Sungai Sepas. Jadi saya setakat itu terima kasih kepada pimpinan cawangan dan penerangan Pak Sungai Petani yang menjemput untuk sama-sama pada malam ini. Dan sebelum saya terlupa tuan-tuan, seperti mana sedia maklum, bila kita sebut kita sebagai sebuah parti Islam, usaha kita untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Saya melancarkan derma jihad, dan saya yakin derma yang kita sumbang semua itu juga akan menjadi bekalan akhirat kita bersama. Seperti mana tuan-tuan, kita telah derma untuk menyiapkan komplek Pak Kedah, sehingga kamu kamar baru ini berjalan dengan baik. Tak pi lagi boleh pi jarang. Komplek Pak Kedah kita dah perbaik dah. Dewan dah perbaik, bangunan 5 tingkat komplek pentadbiran pun dah siap. Semuanya hasil sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita terus menyumbang. InsyaAllah sumbangan kita akan terus dimanfaatkan untuk perjuangan, dan dia juga akan menjadi bekalan akhirat kita bersama yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, kelemahan diri saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.